Hai semua, selamat tengah hari dan juga salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk hari ini kita masih lagi dalam bab yang sama, yaitu bab 2 berkaitan dengan kedudukan. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar dalam latitude dan juga longitude. Okey, apa itu latitude dan juga longitude? Okey, tengok kepada 2.2. Okey, kita tengok dulu apa itu garisan latitude. Garisan latitude ialah garisan yang dilukis secara melintang atau mendatar pada glob atau peta atlas. Okey, ini adalah garisan latitude yang dilukis secara melintang, sama ada daripada timur ke barat atau daripada barat ke timur ataupun daripada timur ke barat. Okey, ini adalah garisan latitude. Tengok yang kedua. Okey. Latitude kosong atau garisan khatulistiwa membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey, ini latitude kosong. Okey, latitude kosong membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Dan di tengah-tengah ini, sini kita Malaysia. Okey, Malaysia berada di tengah-tengah sini. Okey, dan kita berada di garisan khatulistiwa. Apa itu garisan khatulistiwa? Nanti kita akan belajar. Okey. Dan garisan latitude ini, untuk pengetahuan kamu, garisan latitude ini kamu hanya akan nampak di atas peta ataupun di atas glob sahaja. Okey. Di muka bumi sebenar kamu tidak akan nampak ini garisan. Kita tengok yang ketiga. Setiap latitude diberi nilai 0 darjah hingga 90 darjah utara dan 0 darjah hingga 90 darjah selatan yang diukur dari pusat bumi. Maksudnya nilai 0 ini dia ke atas sampai 90 darjah, dia ke bawah sampai 90 darjah selatan. Okey, kamu sudah belajar arah mata angin, ke atas adalah utara, ke bawah adalah selatan. Okey, dan terdapat 5 garisan latitude utama. Ada 5 garisannya, 5 sahaja, bukannya 10, 20, 30, hanya ada 5. Dan kenapa wujudnya garisan ini? Okey, garisan ini dapat membezakan negara-negara ataupun kawasan-kawasan yang mempunyai iklim yang berbeza. Okey, contohnya ada negara-negara yang mempunyai iklim yang sangat sejuk. Ada pula negara-negara yang mengalami iklim yang sangat panas. Okey, jadi ada 5 garisan. Garisan yang pertama adalah garisan Arktik yang berada di 66/1/2 utara dan garisan Selatan yang berada di 23/1/2 utara. Okey, maksudnya di sini semakin ke atas itu garisan, semakin ke arah utara, suhu dia adalah semakin sejuk. Manakala semakin ke selatan, semakin ke bawah itu garisan, suhu dia adalah semakin panas. Dan kita Malaysia berada di garisan khatulistiwa, yaitu berada di 0 darjah. Apa maksudnya garisan khatulistiwa? Maksudnya kita mengalami iklim ataupun suhu yang panas dan lembap sepanjang tahun. Maksudnya negara kita tidak mengalami suhu yang sangat sejuk, tidak juga mengalami suhu yang sangat panas. Kita mengalami suhu yang sederhana. Okey, ada hujan dan juga ada panas. Okey, tengok yang ke bawah. Ke bawah dia adalah garisan jadi, sama juga 23 darjah 1/2, tetapi diubah sudah kepada selatan sebab ke bawah adalah arah mata angin selatan. Dan last sekali, garisan latitude yang kelima adalah garisan Antartik, yaitu 66 darjah 1/2 darjah selatan. Jadi untuk 5 garisan latitude utama ini kamu kena tahu. Okay, kamu kena tahu dan kamu kena ingat. Termasuk dengan dia punya nilai ini, nilai darjah ini. Okay. Seterusnya kita berkenalan kepada garisan longitude.
Garisan longitud ialah garisan yang dilukis secara menegak dari kutub utara ke kutub selatan pada glob atau atlas. Tadi garisan latitud dilukis secara melintang. Sekarang longitud dilukis secara menegak. Oke, jadi tolong kasih beza. Oke, latitud melintang, longitud menegak. Kita tengok kepada nomor 2. Longitud kosong dinamakan sebagai garisan meridian pangkal. Oke, ini dinamakan sebagai meridian pangkal yang memisahkan antara barat dan juga timur. Garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Oke, garisan meridian pangkal dikenali juga sebagai garisan Greenwich. Oke, kita tengok yang ketiga. Garisan tarik antara bangsa ataupun GTA terletak pada 180 darjah timur dan barat. Ini garisan meridian pangkal. Sambungan kepada garisan meridian pangkal itu adalah garisan tarik antara bangsa ataupun GTA. Apa fungsi dia? Memisahkan tarik dan waktu di bumi. Oke, itulah kenapa ada negara-negara di dunia ini dia punya waktu tidak sama, dia punya tarik tidak sama. Oke, tarik dan waktu di sebelah timur sehari lebih awal daripada di sebelah barat. Oke, bagi contoh Indonesia dan juga Malaysia. Oke, kita berkongsi tarik yang sama, tetapi dari segi masa Indonesia lebih awal 1 jam daripada Malaysia. Contoh Malaysia jam 9, Indonesia jam 8. Oke, boleh paham ya? Boleh bezakan? Oke, ini dialah gambar raja dia. Ini adalah garisan meridian pangkal. Ini adalah garisan tarik antara bangsa. Oke, last kali kita pergi sini. Cara menentukan kedudukan berdasarkan latitud dan juga longitud. Oke, ini sangat penting ya. Jadi cikgu harap kamu boleh ikut apa yang akan cikgu terangkan. Oke, sekarang soalan ini minta apakah kedudukan titik E. Oke, ini titik E. Pertama sekali kamu kena kenal pasti nilai latitud. Oke, nilai latitud dia adalah 30. Manakala nilai longitud yang menegak ini adalah 40. Tengok ya, 40. Jadi titik persilangan dia adalah, maka kedudukan titik E adalah 30 darjah utara, 40 darjah timur. Maksudnya kamu kena nyatakan nilai latitud dahulu, baru longitud. Oke, boleh faham ya? Cikgu harap sangat kamu boleh faham. Oke, kita ambil contoh ini, satu. Oke, titik W. Mana titik W? Oke, ini adalah titik W. Titik W, dia punya nilai latitud melintang adalah 60. Dan nilai longitud yang menegak, tengok yang menegak, dia berada di mana? 35 darjah timur. Jadi nilai di sini, jawapan di sini adalah 60 darjah utara, 35 darjah timur. Oke, boleh ya? Jadi untuk hari ini itu sahaja yang kita belajar, dan cikgu harap kamu boleh ikut ataupun paham dengan penerangan yang cikgu bagi. Oke, kita akan jumpa untuk kelas akan datang, dan latihan akan menyusul di dalam grup masing-masing. Thank you.